ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Hadirin ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunai apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala perintah kita, dan juga tinggallah larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana orang yang bertakwa kepada Allah adalah orang yang berjaya sama ada di dunia ini dan juga di hari akhirat nanti. Lebih-lebih lagi di dunia ini Allah Subhanahu wa taala pun telah janji bagi orang yang bertakwa kepadanya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maksudnya, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan buka jalan keluar kepada dia. Sekiranya kita duduk dalam kesepitan, sekiranya kita duduk dalam kesusahan setakik, kesusahan dengan anak kita, dengan keluarga kita, tapi apabila kita bertakwa kepada Allah, kita jadi seorang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka jalan keluar. Ada jalan keluar bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar buka jalan keluar, tetapi bagi orang yang bertakwa itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah Subhanahu wa taala akan bagi rezeki kepada dia dengan tidak kira-kira. Oleh itu ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita dengar setiap minggu Tok Khatib wasiat kepada kita suruh takwa, tapi boleh dengan sebab kita kalih ataupun dengan sebab kita dengar semua, maka kalimah takwa itu telah jadi biasa dalam telinga kita, tidak masuk sampai dalam hati kita, menyebabkan kita tak ada ambil pepatah dalam khutbah itu guna dalam hidup harian kita. Dengan sebab itulah hidup harian kita itu tidak menekat dan juga tidak serupa dengan apa yang Allah SWT janji. Sebab kita kurang takwa kepada Allah SWT, maka apabila kita kurang takwa, yang Allah janji kata nak buka jalan keluar kepada kita apabila tiba masalah-masalah, waktu sepik dada kita, sepik hidup kita tu tak timbul situ. Dan rezeki Tuhan janji kata nak tambah kepada kita dengan tidak kira-kira, tapi dengan sebab kita kalih dengan kalimah takwa ini, tak akan dapat juga dalam hidup kita. Oleh itu ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita menasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semua berjaya insya-Allah. Alhamdulillah, kita syukur pula kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sentiasa beri nikmat kepada kita dalam keadaan kita susah, ekonomi tak rak, niaga tak laku, anak sakit demam, tubuh kita ada penyakit. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri nikmat kepada kita. Tubuh kita banyak dengan penyakit, ada belakang kuamdan, bauan, gapo semua tu. Tapi kita jangan lupa bahawasanya kita hidup ni lebih-lebih lagi jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pada boleh mari semaya be, orang boleh baca Quran, itu satu nikmat besar. Walaupun keadaan tubuh badan kita kurang sihat tu. Kerana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri ni bukan hanya kita nampak kata mereka itu duit banyak,
mereka itu nego maju, mereka itu tubuh badan sehat. Situ tu bukan nikmat sebenar. Kalau kita perhati molek berapa banyak orang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tubuh badan dia sehat, nego dia maju, harta dia banyak, tetapi di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan nikmat, bukan jadi satu bala, satu ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala akan azab mereka itu pada hari kiamat dengan mentambah kekayaan dia dan juga tambah tubuh badan sehat kepada dia, sehingga kata dia boleh deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala witemti, dan juga pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan azab dia witemti juga. Oleh itu ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita timpa satu-satu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita selaku orang beriman ni kena ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala nak uji kita ni bukan kata dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala benci kita, bukan dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak kenal kepada kita, tetapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala nak uji beberapa perkara kebaikan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ma yazalul mu'min bil bala." Seseorang mukmin itu sentiasa terkena ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah orang duduk dengan nyakit sepanjang hidup, kena duk makan ubat sepanjang hidup. Setengah orang anak tak jurus, sepanjang hidup kena duk sedih hati. Makna kata duk dalam ujian, duk dalam kesusahan semua. Tapi gapo Nabi janji dalam hadis, Nabi janji kata Tuhan sentiasa nak uji seorang hamba itu, sehingga apabila dia pergi pada hari kiamat sikit lagi, pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala sikit lagi, dengan keadaan walaupun sedikit tak ada dosa. Itu bagi orang mukmin. Kita kena ingat baik, kalau Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, tidak akid darajat kita naik, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala nak hapus dosa kita buat salah lepas maridah. Maka ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita, satu hadis Nabi SAW ayat pula kata, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahul khair." Nabi kata peliknya urusan hidup orang beriman. Nabi kata pelik hidup orang beriman. Pelik lagu mana? In asabahu sarra fasyakara fakana khairan lah. Apabila tiba kesenangan, mari kesenangan dalam hidup dia, anak juruh, tubuh badan sehat molek, nego jual laku molek, harta banyak, kesenangan semua di atas dunia ni mari tiba atas dia tak lupa pada Tuhan. Bahkan dia syukur pada Tuhan, ucap alhamdulillah, syukur pada Tuhan, fakana khairan lah. Nabi kata baik juga bagi dia, tubuh badan sehat, makan ni sepenuh molek, anak berjuruh molek, harta banyak, dia terima kasih kepada Tuhan, dapat kebaikan pula. Hak senang tu saat ni dah, apabila terima kasih pada Tuhan, Tuhan kau tambah kebaikan kepada dia, kau tambah pahala pada dia. Dan satu golongan pula, wa in asabahu dharra fasabara fakana khairan lah. Apabila tiba kesusahan, tiba musibah, kesusahan atas dia, fasabara, maka dia sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu, fakana khairan lah, maka jadi kebaikan juga pada dia. Nak ayat kata hidup orang beriman, seseorang orang beriman ni tak ada hak Tuhan nak zalim pada dia. Sama ada tiba kesusahan ataupun boleh kesenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dua-dua ni adalah kebaikan bagi orang beriman. Bukan makna kata apabila kita susah Tuhan benci kita, apabila kita sunat kita rasa kata Tuhan kasih kita. Tak. Dua-dua tu Tuhan kasih dua. Kita senang, kita terima kasih pada Tuhan. Tuhan kau tambah kebaikan pada kita.
Tuhan akan tambah kasih pada kita. Kita susah, kita sabar, maka Tuhan akan tambah kebaikan pada kita, dan juga Tuhan akan tambah kasih pada kita. Hak seni tak apalah. Hak seni tu golek ke orang beriman, orang iman kurang pun boleh terima belaka. Boleh terima belaka kata Tuhan nak beri kebaikan pada dia, apa boleh kesenangan. Tetapi hak jadi masalahnya, apabila tiba ujian kesusahan tu, susah sikit nak klik pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Susah sikit nak sabar. Kadang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni benci, Allah Subhanahu Wa Taala nak turun bala. Tu kita kena ingat juga bahawasanya apabila Tuhan nak uji kita dengan kesusahan, uji dengan penyakit, uji dengan anak mati, uji dengan nego tak laku, apa semua tu, Tuhan nak beri juga kebaikan kepada kita kalau kita sabar. Ada beberapa hadis yang Nabi SAW royak berkaitan dengan ujian yang Allah SWT uji kita ni, bukan sia-sia sahaja Tuhan uji kita. Tuhan nak angkat darjat kita, Tuhan nak ampun dosa kita, seperti mana saya baca hadis tadi. Seorang tu sepanjang hidup dia kena duduk dengan ujian Allah SWT, duduk dengan penyakit bauan, duduk dengan penyakit kuandan, mati dalam keadaan penyakit itu, sepanjang hidup duduk dalam penyakit. Maka apabila dia jumpa dengan Allah SWT pada hari kiamat sikit lagi, dosa dia tak ada walaupun sikit. Sebab Tuhan ampun dosa dia, oleh kerana Tuhan uji panjang dia. Dalam ujian Tuhan ni, Tuhan tak saja uji kita. Contoh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ayub kena ujian berat daripada orang kaya, orang ada belaka, ada anak, ada harta, ada kebun, ada apa. Tapi Tuhan nak uji dia. Mari uji dengan penyakit, anak mati, kebun habis. Tapi dia sabar, akhir sekali Tuhan angkat darjat Nabi Ayub, sehingga boleh jadi orang seperti biasa dan lebih daripada orang biasa. Timbul kekayaan semula lepas setelah mana Tuhan uji, dan dia sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak-banyak Nabi yang Allah SWT uji, sebalik ujian yang Allah SWT uji itu, Tuhan akan angkat darjat dan Tuhan beri kelebihan banyak. Seperti Nabi Ibrahim supaya juga. Kalau kita baca dalam sejarah Nabi Ibrahim, semenjak kecil Nabi Ibrahim diuji oleh Allah SWT, hidup dalam keluarga buat berhala, buat tokong, buat orang sembah. Besar mari kena lawan, pak dia kena lawan dengan tokong tu tadi, sehingga kena lepas dalam api kena bakar hidup-hidup Nabi Ibrahim. Nak ayat tak ujian banyak. Akhir sekali gapo hak Tuhan ganti bagi orang yang kena tipa ujian berat-berat dan dia boleh sabar atas ujian ni. Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau kita fatih baik, setiap kali kita semaya kena sebut nama Nabi Ibrahim, kena doa kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim bukan nabi pada umat kita, umat akhir zaman ni. Nabi Ibrahim bukan nabi yuk kita dah. Nabi Muhammad seorang nabi yuk kita. Tetapi setiap kali semaya, setiap kali kita selawat, kena sakut juga dengan Nabi Ibrahim, kena sebut juga nama Nabi Ibrahim, kena doa kepada Nabi Ibrahim. Itu salah satu contoh bahawasanya orang yang sabar atas ujian Allah Subhanahu Wa Taala, yakin dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia tu, maka Allah SWT angkat darjat dia, sehingga seperti mana Nabi Ibrahim diangkat darjat oleh Allah SWT, sehingga umat akhir zaman itu doa dia sampai hari kiamat. Itulah ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Sekiranya kita duduk dalam kesusahan sekarang ni, duduk dalam ujian, sama ada penyakit, anak kita tak juru ke apa semua tu, kalau kita duduk dalam ujian, kita ingatlah bahawasanya ujian yang Allah SWT uji kita ni, tak saja Tuhan akan angkat darjat kita, Tuhan akan hapus dosa kita, dan juga Allah SWT akan cedek kepada kita syurga pada hari kiamat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, hidup kita atas dunia ni, kalau kita nak seni tak say, we kena ujian langsung tu tak boleh jadi. Oleh kerana hidup kita atas dunia ni Tuhan royak siap dah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tuhan nak uji kita. Hidup mari atas dunia ni tepat ujian, bukan kata tepat terima balas seni selalu dah. Tuhan nak cosak kita dulu, kata kita ni tahu mana nak we boleh pun takkan hak molek pada hari kiamat tu. Sebab tu kalau kita nak cari kesenangan atas dunia ni susah sikitlah. Kita nak cari kesenangan tak sewi serabut perut langsung, tak sewi susah langsung tu payah nak duduk atas dunia ni. Oleh kerana tepat dunia hak kita duduk sekarang ni tepat cosak. Senam cosak hak Tuhan nak uji kita. Kalau kita lepas tepat ujian ni, maka hari kiamat dia tak ada dah tepat ujian. Hari kiamat ni tepat balasnya saja. Kalau kita pan bertosak dengan baik, maka hari kiamat kita dapat syurga lalu, tak ada kena ujian sikit abuk. Dalam syurga tak ada kesusahan sikit abuk, tak ada serabut perut sikit abuk. Tapi kalau kita tak lepas ujian atas dunia ni, kita tak turut perintah Allah SWT atas dunia ni, maka hari kiamat pun tepat kita kena terima balasan kita. Hak kita buat lagu mana, kita buat jahat, kita buat tak juruh tak mana, hari kiamat tu nanti terima pun takkan saja. Tak boleh dah kita nak kelap, kita nak kelik mari kekai diri kita. Seperti mana Allah SWT berfirman, bagi ahli kubur yang mati, selepas daripada dia mati itu dia minta pada Allah SWT, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Apabila siapa ajar seseorang itu, bagi orang yang tak beriman ataupun tak juruh atas dunia ni, setelah mati pak dia terus segera minta kepada Allah SWT untuk nak kelik mari kekai atas dunia semula. Qala rabbirji'un, minta pada Tuhan suruh bawa kelik dia mari duduk atas dunia semula. Sebab dalam kubur dengan hari akhirat ni bukan tempat buat amalan, tempat terima balasan. Maka dia minta nak kelik mari duduk atas dunia semula, nak buat semula hak dia pelak mari dah. Tak ada semaya, tak puasa, deraka pada Tuhan sebagainya. Semua hak dia pelak tu minta nak kelik mari kekai atas dunia. Maka gapo hak Tuhan royak? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sebagai permintaan saja. Hakikat sebenarnya minta sejuta kali, teriak sampai boh pun, air mata sampai boh pun tak akan boleh kelik dah atas dunia. Sebab tu tepat kita buat masa kita hidup. Lepas pada kita habis nyawa ni tak ada kena buat gapo dah. Nanti terima saja. Oleh tu fikir baiklah ahli Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita nak wisne atas dunia, di hari akhirat, kita boleh letih dulu atas dunia. Kalau kita tak saya letih atas dunia, tak saya terima ujian Allah SWT, tak saya turut kamsang cai Tuhan semaya puasa apa dan juga kebaikan semua Tuhan suruh tu, kalau kita tak saya letih turut Tuhan atas dunia ni, maka kita letihlah pada hari akhirat nanti. Dan letih hari akhirat tu letih dengan tidak habis-habis. Tak boleh nak berhenti dah. Tak dunia ni kita letih semaya, sudah semaya kita rehat start. Puasa, kita letih puasa, kita buka puasa, kita senang dah. Tapi hari akhirat apabila kita letih tu, letih tak suk-suk dah. Oleh tu kita fikir baiklah dan juga kita beki umur kita hak lebih lagi ni, we jadi umur yang hadap ikut baik, we lebih banyak daripada kejahatan. Itu sajalah pesanan saya pada hari Jumaat hari ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين فدمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.